Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Seperti biasa, pada setiap petang Jumaat kita akan bersiaran secara langsung tentang persoalan ataupun topik-topik yang bersifat semasa ataupun isu semasa yang berkaitan dengan agama kita, kemasyarakatan kita dan juga ibadat kita. Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan fokus kepada permasalahan keluarga. Individu yang ingin bentuk keluarga yang bermula dengan kahwin. Dan hari ini kita akan bicarakan secara khusus tentang topik kahwin muda. Ada orang dia kahwin di usia belasan tahun, ada 12 tahun dah kahwin dah. Biasa dulu-dulu menjadi satu kebiasaan ya, kahwin muda-muda. Sebab kalau 25 tahun tu dulu-dulu panggil anak dara tua dah. Sekarang dah biasa pula kahwin nombor 30-an ataupun 40-an. Jadi kita akan bertanyakan kepada ahli panel kita tentang permasalahan topik kita, kahwin muda. Dan dalam perempuan kita sebenarnya ada penonton daripada jauh sebenarnya. Daripada mana ya? Mereka adalah Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, daerah Lipis. Daripada Kuala Lipis kita. Assalamualaikum semua. Inilah lembaga-lembaganya, tapi tidak menakutkan sangat sebab comel-comel belaka. Yang dipengusikan oleh Yang Bahagia Datuk Hajah Mimi Asmara binti Haji Abdul Malik. Jadi tuan-tuan dan puan itulah mereka datang dari jauh Kuala Lipis dan anda boleh datang ke studio, boleh hubungi kami nanti. Okey, tuan-tuan dan puan, siapakah ahli panel kita? Saya perkenalkan Yang Bahagia Ustaz Haslin Bahrin, seorang pendakwah yang cukup terkenal di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kalau tuan-tuan dan puan sudah bersedia, sebelum itu saya nak war-warkan kalau anda ada persoalan, permasalahan, kemuskilan ataupun pandangan tentang kahwin muda, boleh SMS-kan, emailkan kepada kami. Kami akan bacakan soalan anda ya. Dan tanpa bermasa Ustaz, kita teruskan dengan kahwin muda ini. Sebelum itu Ustaz, boleh tak Ustaz definasikan apakah yang dimaksudkan dengan nikah ataupun kahwin? Maklumlah minggu depan cuti sekolah panjang Ustaz. Seminggu cuti dengan cuti tarian naganya. Jadi kita minta Ustaz ceritakan apakah itu nikah, apakah itu kahwin dari segi bahasa dan istilah fiqahnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton sama di studio dan sidang penonton yang menonton di Kaca TV pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah pada petang ini kita berbincang sebagaimana disebut Ustaz Fauzi tadi tentang kahwin muda. Bukan bini muda Ustaz ya. Kahwin muda, kalau bini muda lain pula jadi ceritanya. Kahwin muda. Disebut tentang persoalan kahwin ataupun nikah yang mana benda ini adalah merupakan fitrah para rasul dan para anbiya. Yang tidak boleh tidak akan berlaku manusia yang dalam hati keinginan dia mesti ada sifat naluri dia inginkan berpasangan. Batu Allah kata dalam Quran, maknanya Allah letakkan salah satu daripada kebesaran Allah itu ialah untuk manusia perlukan pasangan di antara pasangan yang lain. Contoh fitrah di muka bumi ini sendiri. Panas, orang panggil lawan dia dengan sejuk. Hitam lawan putih, darat lawannya laut, langit lawannya bumi. Begitulah manusia lelaki dengan perempuan. Dalam persoalan nikah kahwin ini berlaku di sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Walau bagaimanapun perkara itu boleh dibenarkan dalam syariat Nabi Adam alaihissalam, iaitu kahwin antara adik-beradik. Maknanya satu nombor 3, 2 dengan nombor 4. Kita tidak bincang persoalan nikah zaman para anbiya dulu, tetapi nak beritahu nikah ini antaranya tidak lain tidak bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Abul Ala Al-Maududi rahimahullah, iaitu persoalan pemeliharaan akhlak manusia. Sebab manusia makin berumur, makin meningkat, dia akan berubah sama ada dari sudut fizikalnya, dari sudut mentalitinya, dari sudut kehendak nalurinya. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, maka Allah menyarankan manusia yang hendakkan benda tersebut, yakni berkahwin atau bernikah menurut gambaran digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bab perkara yang dikatakan 3/4, iaitu munakahat. Selain daripada dari sudut akidahnya, syariahnya, munakahatnya, jinayat atau muamalat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa dikatakan pemeliharaan moral? Sebab bila manusia ni dari sudut yang lain, pemeliharaan moral ataupun akhlak ini, apabila manusia hendakkan satu benda, dia akan dapatkan benda tersebut. Dalam Islam,
kita tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Dalam Islam kita tidak boleh minum benda apa yang kita nak minum. Walaupun air kopi goji, apa ni kopi goji nama ya. Kopi goji ni halal tetapi sumbernya daripada mana sampai pendetailan macam itu. Dalam bab rumah tangga misalnya, tidak boleh minat anak dara kawan ni pergi Kuala Lipis sapu seorang, pergi Kuala Nipis sapu seorang, pergi Kuala Tebal seorang contohlah. Maka dia ada syariat telah membentuk untuk memelihara generasi manusia yang hebat, yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu segi memelihara moral akhlak. Ya, bagi contoh macam saya lah. Balik belajar, ustaz pun ustaz juga. Kalau tak kahwin, lubang hidung ketat dibuatnya. Ya, maknanya ustaz-ustaz juga tambah-tambah yang pengurus itu lagi serupa je perangainya tuan. Jadi makna nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, yakni memelihara moral ataupun akhlak. Bila kahwin, maknanya Nabi kata pada, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Hei para pria, hei orang muda, orang muda-mudi, kahwinlah kamu bagi mereka ada al-ba'ah, ada kemampuan nak berkahwin. Sebab dia akan menyebabkan apa dia, iaitu akan aghaddu basar. Dah kahwin tu tuan-tuan sekalian, cantik kahwin ni tuan-tuan, bila tidur malam tutup lampu. Mana ada orang buka spotlight macam studio ni? Muka demo lawa comel molek comel loten pun tidur malam ni gelap. Tak ada orang buka, okey kita nak tidur ni buka spotlight, terkejut dugung orang tengok. Ni contoh dia. Tetapi bila tutup maknanya hubungan seksual itu naluri manusia. Subhanallah. Allah benarkan, Allah izinkan, tetapi dengan syarat nikah, sebab nikah mensucikan perhubungan seksual. Subhanallah. Allah bukan zalim. Allah bukan macam kita tuan-tuan sekalian ya. Tetapi Allah memberikan apa saja kehendak hamba-hambanya dengan syarat, dengan jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ialah kenapa kahwin, kenapa nikah di antaranya. Antara lain tak bukan ialah untuk melahirkan pasangan yang saling cinta mencintai, saling sayang. Sebab Allah sebut dalam Quran apa dia? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa dia? Ada 3 benda. Allah jadikan nikah kahwin ini, Allah jadikan di kalangan kamu ialah isteri-isteri bagi kamu daripada diri kamu sendiri. Asalnya ya, awak daripada Adam katakan ya. Kemudian maka kamu kahwin ni kata Allah ialah litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang dengannya. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi kata orang hidup tenang ni antara alamat mudah masuk syurga ya. Maknanya tengok muka bini tenang, tengok muka suami ni senang banget, seronok. Kalau tengok muka suami macam King Kong, something wrong lah tu. Tengok muka isteri macam dugong betina. Hai, risau tak? Mana kahwin tadi sejuk mata mandang sampai didebut dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Apa dia? Hei Tuhan, bagilah dekat aku atina fid dunya hasanatan, dunia baik. Ibnu Mas'ud kata apa dia? Al mar'atu salihah, dapat isteri yang solehah. Akhirat baik tu tolak ceritalah, kita bincangkan pada masa yang lain. Tapi nak bagi tahu, pertama nak beri ketenangan kepada kita tuan. Kita penat-penat isteri, abang nak minum, subhanallah. Ya, abang dah mandi, semua mandi tanya, tidur pun tanya. Ya. Kalau Aisyah dulu subhanallah ya, suka sikat rambut Rasulullah. Kita hari ni cuba tanya tengok perempuan. Ya, suka sikat apa? Ya, sikat kutu sendiri. Ni dia. Yang kedua, kata Allah Taala pada dia, wa ja'ala bainakum mawaddatan. Apa dia? Saling wud, saling cinta mencintai. Ada orang kata, payahlah mak, cik tak cinta lagi, macam mana cik nak nikah dengan dia? Tak usah dah bohong. Hang nikah hang tahulah makna cinta. Betul kata orang dulu, ibu ya, datin, ya. Bercinta lepas kahwin memang forever kahwin dia. Dan berbanding dengan bercinta sebelum kahwin. Memang sebelum kahwin ni betul kata lagu pun, bila orang bercinta
semuanya indah. Ada lagi kan? Kalau dah tak suka, ada-ada aja. Tu. Lagu pun berat dengarnya. Maknanya, before wedding, semuanya cantik. Lepas wedding, na'udzubillah min zalik. Tengok dulu kan kenapa dia? Mereka menjaga yang bila kahwin aja syariat telah meletakkan hati mereka tenang. Yang kedua, saling cinta mencintai. Yang ketiga, saling rahmat merahmati, sayang menyayangi. Inilah Ustaz Fadhil di kalangan atau disebut kenapa nikah kahwin amat-amat dititik beratkan dalam Islam. Tak kira lah you nak kahwin muda ke Ustaz Fadhil, you nak kahwin tua ke, tetapi atas landasan relnya cantik, ya tuan-tuan, gerabaknya pun cantik, enjin baik, kaptennya pun baik, insya-Allah kereta api yang dibawa oleh kapten tadi tidak akan terjebak, akan terjerumus ke lain daripada landasan yang sebenarnya. Inilah asas-asas perkahwinan untuk meletakkan, mendidik naluri manusia sebagai orang yang hebat di hadapan Allah dengan adanya yakni pasangan mereka yang sah menurut pandangan Islam atau menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menggalakkan orang kahwin di usia yang muda, insya-Allah ya. Apapun bila cerita bab nikah ni, kahwin Ustaz, semua orang suka Ustaz. Suka menggigit suka dia bukan macam nikah kan. Tapi saya suka bila kenduri kahwin je. Apapun saya tanya Ustaz, sejauh manakah nikah itu disebut sebagai sunnah Nabi? Ramai orang bercakap nikah tu sunnah, nikah tu sunnah. Sejauh mana nikah tu sunnah? Silakan Ustaz. Maka saya Ustaz Fadhil, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton di studio dan juga di rumah yang mana boleh sebut sejauh mana persoalan tentang sunnah kahwin tadi, tuan mesti kena ingat. Nabi sebut ini dari sudut pilihan. Nabi kata dekat mak bapak. Nabi kata idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila ada orang datang minang anak perempuan kamu, kamu redha. Apa dia? Dua benda. Ad-din dan al-khuluqu. Apa namanya? Agama dan akhlak. Maka kahwin dari segi sunnah Nabi SAW. Itu asas yang paling utama. Dan kemudian mula dari segi sunnahnya juga dalam bab ini, ya kita kena ingat bagaimana Nabi SAW meletakkan kepada orang lelaki selalunya berlaku. Ada 4 kriteria selalu disebutlah. Yang pertama Nabi kata hadis sahih Bukhari Muslim kata, tunkahu al-mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu atas 4 perkara. Ya, iaitu yang pertamanya kerana cantiknya Ustaz. Selalunya itu memang automatik lah. Li jamaliha. Ya. Li maliha. 2. Li nasabiha walidiniha. Fasfar bizatiddin taribat yadaka. Ya. Tak maaf tak boleh ya. Ngaji kat sana slang ada sikit. Tuan-tuan, maknanya nikah perempuan tadi fitrah orang lelaki cerai pada cantik, subhanallah. Ya, itu sunnah kat tak boleh. Sunnah. Yang kita tak sunnah. Ya, tapi itu pilihan maksud selalu gitu. Yang kedua, dah tak cantik, kerja tinggi, muka ni kira dengan periuk lebih kurang lah. Tapi pasal duit dia banyak, kerja eksekutif. Kerjanya eksekutif. Ya, kerjanya hebat, gaji 11,000. Muka ni, ya Allah, ingat. Cerah lagi lah kameraman ni. Kameraman pula, kamera ni. Marah kameraman. Apa ni, kamera. Cerah lagi. Ya, maknanya, tapi ada harta. Alhamdulillah. Yang begitu, contoh. Kemudian pula, yang ketiga, Nabi kata apa dia? Kahwin kerana tak cantik, kurang duit, tapi keturunannya tinggi, hebat. Sebab apa? Nak glamour. Yang keempat Nabi kata apa dia? Selalunya orang baru cari yang agama. Nabi kata pilihlah yang agama, bahagialah tangan kamu mendidik mereka. Pilih yang agama, bahagialah rumah tangga kamu. Maknanya cantik itu Nabi tolak, keturunan Nabi tolak, kaya Nabi tolak, tetapi agama ni pegang. Sampai Nabi kata dalam tu hadis, kahwinilah wanita walau hidungnya itu tidak ada. Bertuah nak cari hidung tak ada. Akad nikah, kamu nak nikah ke Jayah dengan si Din ni? Nak? Sengau rupanya. Hidungnya tak ada. Memang, tapi kalau dapat 4 kali tadi, subhanallah. Walau bagaimanapun, kriteria nombor 4, itulah sunnah yang paling hebat.
yang Nabi SAW letakkan bagaimana kita dalam persoalan nikah kahwin tadi mencari pasangan masing-masing. Mungkin tidaklah sebagaimana yang berlaku kebanyakan kepada kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh. Apa pun dalam perempuan banyak lagi persoalan yang kita akan ungkitkan di sini, kita akan bangkitkan di sini. Apa pun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami Al-Kuliah pada petang ini dengan topik kita kahwin muda, iaitu kahwin di usia yang semuda mungkin. Apapun saya bersama dengan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia daerah Lipis, kita rasa tak ceria kalau tak bagi mereka peluang untuk bersoal jawab dengan yang bagi Ustaz Aslin. Silakan kalau ada, Kak, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Ustaz. Saya. Sebenarnya saya ada satu soalan untuk Ustaz jawablah. Ramai di kalangan kami di sini ada anak perempuan dan ada juga yang dah mencecah usianya yang agak ni. Dan masalahnya bila kita suruh kahwin, dia orang kata nak sambung master lah, nak sambung ambil PhD dan macam-macam alasan. Jadi saya minta penjelasan Ustaz, apa komen Ustaz lah dalam fenomena anak perempuan kita ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak. Itulah fenomena orang kata apa, resah gelisah yang dialami oleh ibu-ibu dan bapa-bapa Ustaz. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah ini Ustaz? Silakan. Terima kasih puan yang bertanya Masih Ustaz Fauzi, sinar penonton sekalian. Gini, dia persoalan masalah kahwin muda, kahwin tua ni faktor yang pertama ialah satunya ilmu Ustaz. Tidak didedahkan ilmu betapa pentingnya kahwin di usia yang muda. Cuba bayangkan nenek kebayam pula. Apa nenek apa nama tu ya? Apa minta maaf ya, minta maaf. Apa nenek kita zaman dulu kan? Nenek saya, my grandmother 14 tahun dah kahwin. Sebab apa dia? Ilmu, pentingnya kahwinmu muda. Yang keduanya pendidikan kurang. Jarang nak sebut 21-25 kahwin. Tak ada. Cuba cari, ada tak suruh kempen kahwin ramai-ramai? Susah nak jumpa. Orang asli ada lah. Kan masuk Islam, kita kahwin dia 200 pasang. Mungkin di Pahang pernah berlaku. Di Kuantan, di Temeluk. Ni contoh. Bahkan kita biayai mereka. Subhanallah. Mengajar agama, biayai. Baitul Mal biayai mereka. Ya, sedih pada mendidik. Ada tak dapat gambaran bagaimana berkahwin di usia muda? Bahkan Ustaz Qaradawi sebut, tidak salah, bahkan lebih baik, lebih enak jika orang yang masih dalam pembelajaran berkahwin sesama sendiri, sesama mereka. Yang ini kufuk mereka itu sesuai mereka sama-sama pelajar. Dan mereka terus belajar. Tidak menjadi kesalahan yang besar. Tetapi inilah sebenarnya jiwa kita, mentaliti kita bukan dididik dari sudut pendidikan as-sunnah, tapi banyakkan pendidikan yang lain, maka kita suka lewatkan benda yang sebenarnya yang mesti dipercepatkan. Kan ada sebut apa benda yang boleh cepatkan, bila mati tanam cepat kan, kahwin cepat. Ada sebab dia. Saya pun rasa macam tak seronok umur saya kahwin 26 tahun. Kalau lebih nak kahwin umur 16 tahun. Contohlah kan. Contoh-contohlah ya. Tapi nak bagi tahu bagaimana pentingnya kahwin di usia yang muda. Kena ingat. Kahwin di waktu yang muda ni, 25 tahun kira muda zaman sekarang ni, atau 19 tahun muda, tujuan dia tak lain tak bukan. Nabi sebenarnya, Nabi tidak menggalakkan pasangan kahwin dengan isterinya yang tua. Atau lelaki suami umurnya 25 tahun, isteri umur 70. Demam suami. Ya, apa tujuan dia? Saya sebut tadi kan, apa tujuan kahwin? Naluri manusia. Kita mukadimah tadi ya, ibu-ibu. Nabi daripada tazawwajul waluda wal waduda fa inni makasir bikumul umam. Kahwinlah kamu dengan al-wadud, yang cinta dengan kamu. Hari ini kita kahwin bertengoklah kesian lah, anak mak bedah umur 40 nikah lah ke dia noi kesian tengok dia. Kita kahwin pasal kesian. Bila kesian lama mana boleh kesian? Kesian kat orang tu umur ada 70 tahun, anak tinggal, biarlah cek kahwin dengan dia. Hang umur berapa? Baru 19 tahun. Tuan-tuan, memberontak mak bapak kita dibuatnya kalau buat anak-anak jadi gitu. Sebab tujuan kan saling cinta mencintai. Nak kesian-kesian macam mana tuan-tuan sekalian? Yang keduanya kata Nabi, al-waluda, orang yang isteri yang boleh, suami yang boleh bersetuju dengan isteri dia
Bila kita bersama ini, kita nakkan zuriat kerana aku megah dengan umat aku, dengan para nabi yang lain. Kerana banyaknya umat di kalangan nabi-nabi. Subhanallah. Makna ada tujuan objektif yang Rasulullah suruh kita kahwin dalam keadaan yang maknanya usia yang baik, sehingga kan Nabi bersebut pada seorang sahabat, ya, kau kahwin siapa? Aku kahwin dengan orang sekian. Nabi kata, kahwinilah ya dengan perempuan yang belum bersuami. Maksud dia dengan anak dara. Dia kata, kau Muhammad kahwin pun dengan janda ramai, itu cerita lain. Ya, itu Nabi cerita lain. Nak beritahu ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan yang sedang menonton di rumah sekalian, maknanya asas utama ialah pendidikan dan ilmu tidak dedahkan puan. Jadi anak tadi terkejut bila kita suruh dia kahwin. Sebab tu kena ingat Ustaz Fazli, ada masa ya, iaitu sana kata daripada 7 tahun 3 triple 7 triple. 7 kali 3. 1 7 main dengan anak-anak. 8 14 tegas, keras, marah dia. Pakai solat, kalau tak solat rotan dia. Masuk 15 21 jangan marah, jangan tengking lagi dah. Jangan rotan anak dalam Islam tuntut macam yang disebut. Kenapa dia? Sahibuhum. Friendship. Berbaiklah dengan mereka. Berkawan, bersahabat dengan mereka. 21 tahun. Maka satu kewajipan mak bapak tanya, Kak Ngah, Abang Ngah dah ada calon ke? Kalau dah nak kahwin, mama boleh kira. Tapi jarang, 21st years old, I think nobody yang bernama ibu atau bapak tanya soalan yang sebut tadi ni. Ini ulama-ulama suruh dari sudut 20 tahun dah kena tanya, Kak Ngah nak kahwin tak? Tanya umur kawan tu umur 40 tahun, memang tak nak kahwin langsung. Hang belajar dulu, gatal nak menikah awal. Contoh. Kami tak apalah dulu, corok dapak. Tuan-tuan nampak kan? Kita mak bapak jadi gap. Zaman lah ni bukan zaman dulu. Habis cerita lah. Benar kita galakkan, subhanallah. Anak 1 tahun, didik dia. Nak, Kak Ngah, Abang Ngah, kalau ada calon, mama boleh kira, mama boleh tolong bayarkan duit mas kahwin. Nak bayar apa hantaran? Mak bapak duit tak ada. Kawan duduk dekat Kuala Lipis, dekat Jengka. Jengka yang tak ada jangka, pokok getah, hujan tiap hari. Pergi Mina nak darah Kuala Lipis, letaknya dia bakal mak mentua 16,000. Kelam biji mata dia. Balik motong getah, terbalik pokok belum sampai lagi 16,000. Lepas tu duduklah peganglah, kahwin dengan pokok getah lah jawapan dia. Maknanya apa dia? Tengok halangan-halangan banyak menyebabkan mereka menangguhkan urusan perkahwinan mereka. Itu Ustaz Fazli. Okey Ustaz, kita ambil lagi soalan kedua daripada rombongan Kuala Lipis. Silakan kalau ada soalan kedua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Aminah binti Usu. Ingin bertanya pada Ustaz satu soalan. Apabila kita berkunjung ke rumah anak kita yang baru kahwin Ustaz, mereka tengah bergaduh. Betul. Apa tindakan kita sebagai ibu bapa yang sewajarnya Ustaz? Okey. Terima kasih. Saya perasan Ustaz, bila sebut orang Kuala Lipis Ustaz, dia terkenal dengan Siti Ustaz ya. Yang tanya pun Siti ya. Yang kat sana kat luar sana pun Siti juga. Okey Ustaz, ini masalah yang saya sebut Ustaz, kahwin muda ni satu masalah dia panas baran. Oh, yang laki-laki muda, yang isteri pun muda juga dia panas baran. Macam mana selesaikan masalah Puan Siti ni? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazli. Puan Siti apa ni lupa dah ya. Siti Aminah. Ginilah kita pegang. Saya nak tanya, apakah anak tadi itu bagi mak bapak siapa dia? Mak bagi lelaki atau perempuan? Contoh. Kalau mak bagi lelaki, ya, tuan-tuan sekalian, maka boleh dari sudut kekasaran bahasa. Dari sudut kita tegur anak lelaki kita. Tetapi dalam bab yang lain, katalah anak yang bergaduh itu anak perempuan kita. Yang ni kita menantu lelaki je. Ini jadi masalah besar. Ya, kita nak tegur pun simpang siur dibuatnya. Kena ingat ibu-ibu dan para penonton seluruh Malaysia yang ada pada petang yang mulia ini. Ramai ibu-ibu bapa, bila dia kahwinkan anak perempuan dia kena ingat. Dia sudah tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga anak perempuan dia. Apabila telah diserahkan kepada si lelaki yang dia minat sangat, bukan anak tu, bila dia pun gila sekali. Maka akhirnya Nabi dah pesan dah, kalau datang anak menantu lelaki minang anak perempuanmu, lihatlah agama dan akhlaknya, kahwinkanlah ia dengannya. Faktor dia. Dan insya-Allah Sayyidina Ali kata kepada anak dia. Sayyidina Ali kata, ya, pesan kepada sahabat, kahwinlah kamu anak kamu orang yang ada agama.
Orang yang ada agama ni, kata Sayyidina Ali bersahabat, dia pesan bagaimana aku nak cari calon bakal menantu aku. Maka dia kata, kamu carilah orang yang ada agama. Nilai agama bukanlah macam tok guru, wali, apa semua, janggut panjang sampai ke perut. Tidak lagi tahu. Makna nilai agama ada akhlak dia. Maka kata Sayyidina Ali bersahabat tadi, kalau dia tak cinta anak kamu, kalau dia tak suka anak kamu, contohlah, maka dia tidak akan memukul anak kamu. Sebab dia tahu memukul itu ada dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tengok kan? Bila tak ada nilai tersebut, jadilah macam mana Puan Hajah Siti sebut tadi, depan-depan kita dia orang boleh bergaduh. Dulu dia minang anak kita, kata dia nak perempuan. Dulu dia minang anak kita nak perempuan. Oi, bukan main. Pijak rumput tak batak. Tikus pun tak lari. Seronok tengok bau tu harum serembak. Ya, sekarang bila kahwin bau hanya ikan keli. Nak masuk rumah pun segan. Kenapa dia gitu? Sebab apa? Apabila manusia hanya kahwin atau kahwin muda tadi kena, bukan tak boleh sama ada kahwin tua kahwin muda, tetapi persoalan ialah apakah nilai kesedaran nafsu mereka ini, apakah nafsu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak perempuan kita sekadar kita nasihat sahaja, ya, kalau dia pukul anak kita, kalau dia pukul sekalipun anak perempuan kita, kita tak boleh tarik keluar. Tapi kalau yang pukul tu anak laki kita, kita boleh lempang balik muka anak laki kita tersebut. Ada hak, tapi jarang buat gitu. Jangan pula penantu laki pelempan yang cawan goji ni, hilang goji masuk dalam kepala dia. Itu lain cerita, ya. Maknanya dalam bab ini nasihat dalam Quran sebut apa dia? Mesti lantik orang tengah untuk mendamaikan mereka. Kita tak lari, betul kata lagu Allah yang Tarif Piramli pun menyanyi dekat kuda, dekat kandang kuda tu, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Ustaz pun bergaduh, ustaz pun kahwin bergaduh, tumbuk muka bini, sepak muka bini. Bukan Ustaz Fauzi lah, ustaz lain. Ni, ya. Maknanya ustaz ada juga. Kenapa dia? Ada juga nafsu kahwin kerana nafsu. Insya-Allah ibu-ibu cuba tepuk dada, tanya diri sendiri, apakah kita macam yang berlaku pada kita hari ini? So kita baliklah kepada peringkat an-nushu wal islahu. Maknanya fa aslihu baina akhwaikum. Cari jalan ikhtiar untuk kita mendamaikan mereka. La'allakum turhamun. Usaha kita akan dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sekadar itu boleh jawab Ustaz Fauzi. Okey, terima kasih Ustaz. Barangkali kita boleh ambil satu lagi soalan. Silakan. Walipi silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Ustaz, kita sebagai manusia hidup bersuami isteri, memanglah kita inginkan kebahagiaan, keharmonian rumah tangga berpanjangan, berterusan hingga ke akhir hayat kalau boleh, dan kalau boleh hingga ke syurga. Ya. Jadi pada petang yang berbahagia ini, saya ingin bertanya Ustaz, bagi pihak semua, apakah agaknya tips-tips ataupun amalan-amalan, doa-doa yang boleh kita amalkan untuk kita mengekalkan kebahagiaan rumah tangga kita? Terima kasih Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Terima kasih Datuk Hajah, Cik apa? Hajah Mimi Asmara. Hajah Mimi Asmara. Terima kasih, ya. Okey, gini, secara yang ringanlah kita kata. Imam Ghazali pesan, ada 2 orang lelaki, 3 orang lelaki, 3 perempuan. Saya ingat Tok Guru kita Kak Faham sebut benda. Cuba kita bagi tazkirah ulangan. Sayyidina Ali kata, wahai si suami, kalau nak bagi isteri kamu sayang pada kamu, ada 3 perkara. Yang pertama ada mula'abah, madah. 3. Bila ada mula'abah, ada madah, mudah rebah. Mudah rebah tu bahasa Melayu pula, bahasa Arab pula. Mudah rebah tak ada, ya. Ada makna mudah dipujuk, okey. Apa mula'abah? Kena orang perempuan Ustaz Fauzi jenis banyak cakap, suka bercerita banyak. Mulut dia ya Rabbi. Saya masuk tadi, tu ustaz tu. Mentang-mentang aku boroi. Kan Ustaz Fauzi kurus contohlah kan. Sebab perempuan gitu. Ya, sebab orang perempuan suka beletir. Sayyidina Umar kata beletir isteri itu adalah satu hiburan pula. Dia popet tu hiburan. Lepas lain kali ni nak minang anak perempuan orang, bawa satu set karaoke. Ya. Tak kat rumah, suami balik lewat, abang lambat pulang. Karaoke, mana hiburan? Maknanya, satu, orang perempuan suka bercerita. Maka layanlah isteri kamu bercerita.
Lo tadi abang tak tahu ke kami pergi tadi tengok ustaz tu abang. Dia buat contoh lah kan. Suami kita. Ni contoh. Yang kedua, al-mula'abah kena gurau senda. Subhanallah. Cuba tengok. Kenapa Aisyah cerita aku pernah mandi sekali dengan Nabi dalam bilik mandi. Ku simbah Nabi dan ku disimbahi. Kan? Kenapa nak Aisyah cerita? Sebab ada benda petanda dia. Gurau senda, mandi sekali. Kat rumah kita ada kolam besar tu, mandi sekali, kena bongok. Mandi. Kalau tak ada juga kolam tadi, pinjam kat masjid tempat mandi jenazah tu. Pinjam sekejap, jangan tak hantar balik kan pocong datang loncat. Hello bro, this is my place, kata dia. Gurau-gurau tak boleh gurau ya. Yang ketiga, madah. Orang perempuan ni kalau lelaki dia nak sayang lelaki ni, dia kena banyak puji dia, terima kasih. The best congratulations when bila dia mengandung dan bersalinkan anak suami tersebut. Subhanallah. Psikologi doktor kata, kesihatan kata 70 sakit mengodum Ustaz Fauzi. Dia itu antara dia. Dan bagaimana orang lelaki pula nak sayang orang perempuan? Ada 3 juga. Nabi Imam Ghazali kata, jagalah hidungnya, jagalah matanya, jagalah telinganya. Telinga jangan kita cakap yang pelik-pelik sebab kita panas telinga. Mata biar badan kita nampak solid cantik, solek cantik, dia nampak seronok. Yang ketiga, bau. Kalau bau ikan keli, geli dia ya. Dia kata aku ni masuk kolam ikan keli ke ni anak. Rupanya kolam rumah dia tak sedar. Itu antara sepintas lalu ya. Datin Abang Datuk ya. InsyaAllah mungkin kita akan sambung lepas ini. Mungkin cukup sekali itu untuk soalan-soalan yang 3 soalan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Okey, terima kasih yang bertanya dan yang menjawab pertanyaan tadi. Apa pun perempuan, kita berehat sekali lagi dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul. Apa ya? 3 dah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih anda semua. Dan kita hari ini bercerita tentang topik kahwin muda. Bagi siapa yang baru buka TV3 petang ni, tajuk kita kahwin muda, kahwin seusia yang sangat muda. Jadi tadi saya nak flashback balik tentang persoalan Datuk Hajah Mimi Asmara tadi Ustaz tentang apakah doa untuk merapatkan lagi hubungan kasih sayang suami isteri biar macam kahwin muda jugalah walaupun dah tua-tua. Jadi apakah doanya? Silakan Ustaz. Ustaz ni dia memang arif bab-bab doa. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Terima kasih juga sidang penonton sekalian. Mungkin tercicir tentang jawapan doa tadi. Doa ni kita sebenarnya yang paling baik ialah bagaimana doa kita yang kita faham. Mudah aja. Ada orang ngajarnya doa macam-macam, baca pun belik-belik. Macam doa setubuh. Itu syarat pertama. Bila nak bersetubuh, sebab nak dapat zuriat. Sebab nak berkekalan hubungan seks. Di antara sebab secara sah. Maka kenapa dibaca Allahumma, lupa apa? Jannibna syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mardhatana. Tak baca tak boleh ke? Berapa ramai yang betul-betul boleh sebut dia punya sebutan tu, apa talaffuz tu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mardhatana. Woi, ini makan nasi kandak 2 pinggan pun tak lepas. Ya. Maknanya sekurang-kurangnya gini, apa yang dia faham dari doa? Itu mudah. Saya tak nak tekan masalah doa. Ada setengah orang tu cerita doa macam panjang doa sampai tidur kawan tu dia buatnya. Sekurang-kurangnya dalam bahasa kasarnya, tak reti doa, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir. Doa ya Allah, kami nak bersetubuh ya Allah, berkatilah ya Allah. Pandai-pandailah bahasa dia. Takkan tiba nak beritahu. Ini contoh dia kan? Satu. Kemudian tengok ya, bila dah mengandung, baca apa? Surah ulama sebut baca surah Maryam, baca surah Yusuf, baca surah Luqman. Sebab apa? Sabar. Yusuf cantik, handsome. 3. Luqman cerdik. Ini di doanya dia baca majalah mempelam. Keluar macam-macam pelam. Pelam Siam, pelam Freka besar sikit. Kan? Baca buku-buku mana
Aku nak cuba tengok buat bersalin misalnya, hospital bagan. Jarang baca buku yang elok. Minta maaf ya. Ini kita nak kena ubah ni. Ini pendidikan. Ya. Kemudian, bila dah bersalin, maka bapak tadi kena baca apa? Dapat anak, Allahumma inni u'idzubika. Ya. Baca doa, ya Allah aku dengan kamu, ya Allah anak aku ni daripada apa dia? Daripada min kulli syaitanin hamin wa min kulli ainin apa nama doa dia, Allah min u'idzubika min kulli syaitanin hamin, mana syaitan yang boleh membawa manusia daripada sudut apa dia? Rasa gelap hati budak tersebut. Wa min kulli ainil lamah, syaitan ni hamatin wa min kulli apa nama ni ainil lamah, dan juga orang yang jinah tengok anak aku ni mata pandang mata dengki. Mata boleh menyebabkan anak. Ada orang jenis gemuk anak hang. Laki tu, alah tengok sihat 3-4 hari demam budak tu. Demam budak tadi. Ada orang mari dia rumah kita, anak demam. Demam malaria. Nyamuk tak hinggap dah, terkejut. Mesti bila pula dan nyamuk datang gigit dia, aku tak datang lagi. Maknanya ada macam ni. Makna baca doa subhanallah ya. Didikan. Dan juga hubungan suami isteri. Tengok ya, Allah sebut. Rabbana, doa selalu kita baca. Jangan lepaskan peluang. Saya jadi imam, pernah jadi imam. Saya tak lepas peluang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa kita baca, tak boleh lari. Saya letakkan suatu kewajipan. Saya kata, saya tak pernah miss doa walaupun saya semayang. Ya, masa di rumah tu, semayang di masjid. Maknanya apa dia? Iaitu bacaan tersebut. Dan hujungnya, Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Mungkin sidang penonton kat luar tu dan juga saya menonton kat studi pun lebih alim. Tapi sebagai kena nak cerita balik nak ulang doa-doa tersebut. Jangan miss. Itu dah memadai sebenarnya. Ya, itu dah memadai ya sebenarnya. Dan juga Nabi tak tinggal doa apa dia? Allahumma ghafirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Tuhan ampunkanlah dosaku, luaskanlah rumah tanggaku. Ulama muhaddis kita pada luas maknanya bahagialah rumah tanggaku. Wa barik li fi rizqi, berkat rezeki maknanya apa dia? Kata ulama muhaddisin iaitu banyakkanlah murahkan rezeki pada aku. Subhanallah. Maknanya doa-doa yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sekalian tidak perlulah nak buat benda yang lain. Kalau tak boleh doa bagi anak-anak muda kita nak berdoa, mungkin dia tak reti, tak pandai. Doa subuh pun tak lepas, dia boleh baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian azan, subhanallah, azan lambang doa yang paling hebat. Nabi kata siapa azan, syaitan lari sampai terlucut kain dia. Dia sebut dalam hadis tu terlucut kain dia. Lari, habis nak qamat lari pula. Sampai macam tu, bagaimanakah perasaan every baby yang baru dilahirkan oleh ibu dia, oleh isteri saya misalnya, oleh ibu-ibu yang dekat studio ni, tak lain tak bukan bila suami azan, suatu happiness, sa'adah haqiqiyah, kebahagiaan yang sempurna yang hakiki akan wujud dalam hati setiap anak-anak kecil tadi. Inilah yang menyebabkan ikatan kita anak dengan kita dengan suami isteri dengan pasangan kita dengan mak mentua kita dan sebagainya, atau mak mentua kita dengan kita, maka akhirnya ada doa juga selalu disebut, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu, suratul hasyr. Ayat ni boleh baca juga. Ada orang kata, ada orang ustaz kata embus, pulanglah. Embus ke sedut ke, buatlah benda patut. Ya, maknanya jangan baca ayat sedut tak ada air ya. Maknanya buat air. Alah, nak kena embuih ke ustaz? Lah bukan senang, janganlah kita tak cerdik bahasa sangat. Buatlah apa patut. Nak masak baca lau anzalna hadzal, contohlah kan. Embuih kat kari gulai, kari poleh pula. Dalam kari gulai. Ya, maknanya embus dalam tu, insya-Allah. Suami makan, dia tak makan tempat lain. Saya ni boleh tekan, ya, payah no nak makan kat luar. Lapar berbenar makan, tapi saya akan masuk. Mungkin isteri saya baca doa tersebut. Dia tak salah sebab dia nak mengikat hati saya. Ini pandai-pandai lah orang jantan. Tak boleh. Nampak tak kan? Bagaimana Sakbori sayang isteri dia. Contohlah, mungkin isteri dia baca doa. Doa tadi. Bos, kalau main bos, semua bakat dengar dekat rumah kan dengar. Malangkah semua bakat tertidur awal. Tunggu kau tidur dulu. Abang lah. Engkau lama duduk tak boleh bos. Ya apa dia?
mengembuskan nafas takhir. Itu contohnya. Padan muka ya. Ni Ustaz Fauzi itu lebih kurang tentang persoalan tentang baca doa tadi. InsyaAllah ya. Boleh tanya Ustaz yang lain. Saya sekadar mampu saya bagi tahu ibu sekalian ya, berada datuk-datuk berada sekalian. Tadi tak bukan sebagai satu sumber inspirasi kita nak jadi orang yang best or the best dalam hidup berpasangan, tak kira apa jenis kahwin sekalipun, yang tua ke kahwin muda dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Panjang lebar jawapan tentang doa tadi. Apa pun puan-puan, kita berehat sekali lagi dan kita akan jumpa selepas ini dengan persoalan yang terakhir insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Akhir lah. Kejap ya. Dan saya sebut ya, hembus nafas yang terakhir. Lepas ni ke mana? Orang Kuala Lipis? Balik ya? Okey, okey, okey. Ha? Aha. Ha? Tak ada lah. Soalan apa? Nak. Kenapa digalakkan? Okey, tak apa. Ada soalan dia. Ada soalan dia. Ya. Okey. Ustaz dah habis lagi, Kuala Lipis. Nanti Datuk kontak dia. Itulah tahu. Apa khabar? Mak Siti dah sekali. Dia nak manja saya tu, saya tahu kan. Kita biasa buat 3 orang, seorang lagi Ustaz Usni. Buat forum. 3 orang. Saya, Ustaz Usni, Ustaz Aslin. Boleh? Boleh. Nah, sungai. Sungai Lipis. Sungai Lipis. Okay, anytime. Alhamdulillah, kita dah sampai ke blok yang terakhir pada petang ini. Sekejap je kan, pejam celik dah sampai blok terakhir dah. Apapun kita masih lagi bercerita tentang kahwin muda, itu kahwin di usia muda. Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah, ni dia ada yang hantar macam-macam kat kita dan kita pernah dengar orang komen, anak-anak muda kita komen, kahwin muda ni banyak dugaan, tension lah. Kita nak enjoy dulu bro, kan? Jadi apa komen Ustaz kepada, yalah, barangkali mereka tak tahu keindahan, kemanisan kahwin muda tu. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kahwin muda memang suatu galakan sebenarnya, tapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengelak persoalan gejala sosial. Nampak ya? Kalau sekadar kerana kahwin muda nak mengelak gejala sosial zina, kita kena ingat beberapa perspektif kerana kenapa digalakkan kahwin. Antara dari sudut istiadat Ustaz Fauzi. Ya. Segi persediaan. Dari sudut mentaliti dia. Ya, kalau dia kahwin semata-mata kerana benda itu, maka selalunya tidak akan berkekalan.
Tapi kalau dia kahwin sebagaimana kata Nabi sebut hadis tadi, tazawwajul waduda wal walud. Kahwin kerana untuk mengembangkan zuriat dia. Untuk ada jalan pendamaian, jalan ketenangan, jalan cinta mencintai secara sah dalam Islam. Maka insya-Allah seluruh jami'al malaikah, malaikat seluruh cakrawala duduk ke atas bumi, di langit dan sebagainya akan mendoakan kesejahteraan pada orang yang berkahwin tersebut. Sebab itulah doa kita daripada barakallahu fik. Kan lagu apa lagu barakallahu lakum. Ada lagu tu kan, lagu orang putih apa Maizin subhanallah kan. Lagu ucapan bagaimana berkatilah ya Allah, kamu diberkati oleh Allah, berkati ke atas kamu berdua. Berkati maknanya ditambahkan kebaikan ataupun kebahagiaan yang hakiki ke atas kedua pasangan tersebut. Selalu gitu, ya. Dan kahwin muda ni juga bukan persoalan kerana kahwin muda. Yang penting ada bekalan. Yang pertama daripada tak lain tak bukan ialah ilmu, dia sebut tadi dah. Kenapa kita kahwin? Subhanallah kan. Kahwin kerana saya ni. Ada orang kahwin, kenapa awak kahwin? Saya kahwin kerana nak mengembangkan zuriat. Atau surat bohong. Jawapan pertama antara kalian tidak lain tak bukan ialah pada sebut hadis tadi. Wa ahsanu lil farji, untuk membendung kemaluan daripada terjebak arah penzinaan. Subhanallah ya. Kemudian fizikal. Fizikal kena sihat. Mental kena sihat. Kalau fizikal tak betul hari ni hak pasangan suami ada penyakit yang pelik-pelik, maka adalah jatuh haram kahwin. Orang gila misalnya. Anak dara punya lawa Ratu Cantik Kuala Lipih kahwin orang gila. Tak tu pasal. Baik dengan Ustaz Fauzi contoh kan. Ndak selalu kawan tu. Ada ke pula pasangan calon orang gila. Mungkin mak bapak tu ada adik-beradik al-manququ wa hayyun. Tu ya. Mangku ayun. Itulah baca kasar lah kan. Ni. Pelik. Mana tak boleh suaminya gila atau pak isterinya gila. Atau jenis perempuan meroy, temu apa meroyan. Hak jenis gila bunuh ada beranak anak berlaku kat apa kampung apa Kelang. Dapat anak cincang-cincang. Dia bukan masalah, dia psikologi. Kahwin ni jaqinaah kita dibuat yang kita cincang. Kan? Sedar-sedar almarhum. Kan? Membuskan nafas tak akhir. Kan? Panggil pergi tak kembali. Babai gitu je. Ni contoh dia. Kemudian harta benda. Dia kena ingat ya. Bukan persoalan kerana kahwin muda, kahwin tua jadi pertikaian. Tetapi persoalan ni kita kena ingat. Mas kahwin ataupun mahar adalah tanggungjawab seorang lelaki. Dan ini hutang. Kalau tak bayar hutang ni janji. Tak boleh. Sebelum nak dihalalkan kemaluan wanita tadi, maka ada sana bayaran. Mahar atau mas kahwin. Kalau dia tak bayar, dia saja tak nak bayar. Allah tak akan masuk, kalau hadis sebut, Allah tak akan masuk dalam syurga. Allah akan seksa dalam kubur. Selagi mana keturunan lelaki tadi bayar dulu mas kahwin tadi. Subhanallah. Ini bukan calang-calang. Aku nikah kau dengan Aminah binti Dul. Dengan mas kahwinnya RM70 tunai. Sebut tunai sampai mati tak bayar. Itu bukan tunai itu. Itu kunai. Ya? Ini contoh dia, kena ingat dia. Yang kedua apa dia? Iaitu tanggungjawab suami. Bukan pasal kahwin muda Ustaz Fauzi. Takut nanti ada ke duit nak nafkah. Ya, memang Allah dalam Quran askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Orang lelaki, kamu berilah tempat tinggal pada isteri-isteri kamu. Min wujdikum, pada pendapatan kamu. Maknanya kena ada pendapatan. Memang tuan-tuan, kalau ibu-ibu, ya datuk-datuk datin duit banyak, millionaire, kena cari bagi belanja anak tadi, bayar tak apa. Apa salah tu? Contohlah kan, tengok anak teruk kahwin cepat ni ya. Ini sebagai contoh. Jadi maknanya beritahu, antara lain ialah nafkah, biaya hidup sebenarnya. Inilah yang nak dipikirkan. Bukan sekadar kahwin muda kerana nak lepaskan nafsu, tetapi untuk kebaikan insya-Allah. Ya, wallahu alam tak boleh. Terima kasih yang bagi Ustaz Aslim Bahari, tuan-tuan perempuan. Topik kita kahwin muda, kahwin di usia yang muda. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Daerah Lipis dengan Datuk Hajah Mimi Asmara hadir sekali. Terima kasih kepada anda semua yang ada di rumah ataupun di mana saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Apapun perhargaan untuk mereka yang telah menaja untuk hadiah kepada penonton, iaitu daripada Olander Catering. Terima kasih untuk sajian kita petang ini dan juga kepada Di Hatiku yang bersama dengan kita dan juga Aifa Health Senang Berhad. Terima kasih anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjalan